Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Anisa Naziha binti Osman. Saya ingin bertanya kepada anda, berapa ramai yang mengambil berat soal makanan? Berapa ramai yang sedar bahawa kebanyakan penyakit kronik berpunca daripada pemakanan? Berapa ramai yang tahu? Tahukah anda, seramai 25 juta orang dewasa di Malaysia berusia 18 tahun ke atas menghidapi penyakit diabetes? Dan tahukah anda, hampir separuh daripadanya tidak menyedari mereka menghidapi diabetes. Ini belum termasuk penyakit-penyakit popular yang lain seperti darah tinggi, lemah jantung dan juga obesiti. Untuk pengetahuan anda, penyakit jantung mencatat kematian tertinggi di Malaysia iaitu 11,812 kematian. Dan tahukah anda, penyakit ini menyerang tidak mengenal usia kerana kebanyakan kes kematian akibat sakit jantung menyerang golongan muda. Apakah punca kepada penyakit jantung? Okey, puncanya adalah stres, amalan cara hidup yang tidak sihat, faktor pemakanan serta faktor genetik atau keturunan. Jika anda mengalami stres, mengamalkan cara hidup yang tidak sihat dan tidak menjaga pemakanan, anda berisiko untuk menghidapi penyakit ini tanpa anda sedari. Di sini saya ingin menegaskan betapa pentingnya menjaga pemakanan dan diet kita kerana punca kepada penyakit ini adalah pemakanan. Ketahuilah bahawa pemakanan dan penyakit saling berkait rapat. Kita sebagai rakyat Malaysia bertuah kerana kaya dengan sumber makanan. Tetapi di sebalik nikmat inilah apabila tidak berhati-hati, ia boleh mengundang kepada penyakit-penyakit yang berbahaya. Paling sadis, ia menyerang tanpa mengira umur. Sebenarnya banyak usaha kerajaan untuk membendung isu ini dan antara salah satunya adalah program Pinggan Malaysia iaitu suku-suku separuh. Dalam program ini, kerajaan menekankan betapa pentingnya menjaga sukatan makanan harian kita. Saya telah membuat borang kaji selidik berkaitan topik ini iaitu diet dan sukatan makanan. Jadi, berdasarkan kajian tersebut, terdapat seramai 69 responden yang berumur lingkungan 17 ke 55 tahun telah memberi pendapat mereka tentang topik ini di mana majoritinya tidak mengetahui tentang circadian rhythm atau maksud dalam bahasa Melayunya ialah jam biologi tubuh badan manusia. 49.3% daripada responden mengatakan mereka pernah diet dan 42% daripadanya berjaya menurunkan berat badan hasil daripada diet yang mereka amalkan. Apabila ditanyakan tentang diet suku-suku separuh, ramai yang tahu, tetapi malangnya tidak ramai yang mempraktikannya. Adakah makan mengikut sukatan makanan yang betul itu penting? Apakah kelebihan yang boleh diperolehi jika kita makan mengikut sukatan makanan yang betul? Apakah itu diet suku-suku separuh? Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, di sini saya telah menemubual beberapa orang responden dan bertanyakan kepada mereka tentang beberapa soalan. Soalan pertama, apakah yang anda tahu tentang diet dan apakah diet yang pernah anda amalkan? Okey, apa yang saya tahu pasal diet? Diet ialah pengambilan makanan yang seimbang dan setakat ni saya belum pernah amalkan apa-apa jenis diet lagi. Saya rasa diet adalah mengawal pemakanan kita ataupun lebih memakan makanan yang sihat dan kurang memakan makanan yang mempunyai gula yang tinggi ataupun berlemak. Diet yang saya pernah lakukan adalah mengawal pemakanan saya. Contohnya, kalau dulu saya makan satu piring nasi, untuk mengawal pemakanan saya akan bahagi dua. Setiap kali saya makan, kuantiti itu saya akan bahagi dua. Soalan kedua, tahukah anda tentang program kerajaan iaitu Pinggan Malaysia, diet suku-suku separuh? Pasal suku-suku separuh, saya ada dengar, saya ada baca pasal suku-suku separuh. Tapi saya tidak tahu pula Malaysia ada anjurkan program begitu. Suku-suku separuh, saya kurang pasti. Mungkin saya tidak pernah dengar tentang program kerajaan Malaysia. Tapi setahu saya kemungkinan mungkin program itu adalah amalan pemakanan. Soalan yang terakhir, apakah pendapat anda tentang makan mengikut sukatan makanan? Pendapat. Bagi pendapat saya lah kan, sukat makanan ni sebenarnya benda yang bagus tau sebab kita tentukan
sukatan yang perlu untuk badan kita. Jadi kita kurang risiko kurangnya sesuatu nutrien itu dalam badan. Pada pendapat saya tentang makan mengikut sukatan adalah sangat baik. Saya rasa ianya sangat sehat dan setiap rakyat Malaysia perlulah mempraktikkannya. Terima kasih saya ucapkan kepada responden yang sudi luangkan masa untuk ditemu bual. Berdasarkan temu bual dan jawapan-jawapan daripada responden, di sini saya dapat simpulkan bahawa kesedaran mengenai diet masih belum tinggi kerana mentaliti masyarakat diet hanya untuk orang-orang yang mahu kurus. Tetapi, kenyataannya diet bukan untuk kurus semata-mata tetapi untuk mendapatkan tubuh badan yang sihat. Saya yakin dan pasti anda mesti pernah berazam ingin kurus ataupun ingin menurunkan berat badan, bukan? Kalau anda perasan, ramai yang berkongsi kejayaan mereka menurunkan berat badan di media sosial. Selain itu, mereka juga tidak kedekut berkongsi tips dan teknik yang digunakan bagi mendapatkan bentuk badan yang ideal. Tetapi, ramai juga yang mengambil jalan mudah sehingga memakan diri mereka sendiri, di mana perbuatan mereka itu akan menyusahkan diri mereka sendiri di kemudian hari. Berkaitan dengan diet suku-suku separuh yang saya sebutkan tadi, tahukah anda terdapat seorang wanita telah berjaya menurunkan berat badannya sebanyak 3 kg dalam masa 2 minggu hanya mengamalkan diet suku-suku separuh ini? Kenyataan ini dikongsi oleh beliau di akaun Twitter beliau. Menarik bukan? Tertanya-tanya apa itu diet suku-suku separuh? Okey, sini saya terangkan. Diet suku-suku separuh ini adalah mengenai pengambilan makanan yang dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu 1/4 daripada pinggan anda adalah protein, 1/4 lagi adalah untuk karbohidrat dan selebihnya iaitu separuh daripada pinggan anda adalah untuk sayuran dan buah-buahan. Tidak berminat dengan diet ini sebab tidak berminat untuk menguruskan ataupun menurunkan berat badan? Tunggu dulu. Diet ini tidak semestinya untuk orang-orang yang ingin menguruskan ataupun menurunkan berat badan sahaja. Tetapi, ia bagus untuk semua agar memiliki tubuh badan yang sihat dan boleh menghindarkan diri daripada menghidapi penyakit-penyakit yang berbahaya. Tahukah anda, ramai yang telah mencuba diet ini dan mereka memberi feedback yang sangat positif dan majoritinya berjaya menurunkan berat badan mereka. Oleh itu, suka saya tegaskan di sini bahawa pentingnya menjaga pemakanan kita dan makan mengikut sukatan makanan yang betul. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.